Y20s. Sebuah lagi peranti pintar dengan Snapdragon 460 untuk pasaran Malaysia. Harganya adalah RM899 dan dia telah pun dilancarkan di Malaysia. Ada dua pilihan warna, satu kita ada Obsidian Black dan satu lagi kita ada Pierce Blue. Dan apa yang saya perasan di sini, di belakang kotak pembeliannya ada beberapa highlight yang cuba Vivo ketengahkan. Satu adalah pengecasan pantas 18W. Yang kedua, bateri dia yang besar 5000 mAh dan satu lagi adalah sistem tri camera dengan kuasa AI. Jadi anda ingin tahu bagaimana prestasinya dalam dunia nyata dan bagaimana pengalaman kami dengan Vivo Y20s ni, kami akan jawab semua soalan anda dalam video ulasan kali ini. Bagi saya, Vivo Y20s ni dibina dengan baik sekali. Kenapa? Di sini, kita boleh kata binaannya kukuh dan terasa selesa di tangan. Bagi saya juga, binaannya di sini adalah agak seimbang sebab dia tak terlalu berat dan juga tak terlalu ringan. Bila bercakap mengenai Vivo, rasanya mereka ni cukup sinonim dengan rekaan luaran yang cantik. Sama seperti model kali ini, walaupun Vivo Y20s menggunakan binaan berasaskan plastik, tapi saya boleh kata ia langsung tak nampak murah. Dan kalau anda perasan juga dekat sini, panel belakang yang berkilat ini memberi sedikit pantulan cahaya. Cumanya dia tak memberi apa-apa perubahan dari segi warna. Rekaannya di sini memang nampak cantik, tapi ada satu perkara yang saya perlu bagi tahu pada anda bahawa panel belakang ni sebenarnya agak licin. Dan apa yang menjengkelkan di sini, ia sangat mudah merangkap kotoran cap jari. Sehingga kan ada satu masa tu saya terpaksa mengelapnya dengan kerap untuk membersihkan bahagian panel belakang ini. Skrin sebesar 6.51 inci digunakan di sini. Panel adalah sejenis LCD dan resolusinya adalah HD+. Dan kalau anda perasan juga, Vivo masih menggunakan skrin bertakuk kecil di sini dengan sensor selfie sebesar 8MP. Kita boleh kata skrin yang digunakan di sini nampak besar. Tapi kalau anda perasan, kualiti paparannya di sini nampak sederhana saja. Dengan persembahan warna yang sedikit pudar, kemudian dia akan menjadikan pengalaman untuk melihat gandungan tu agak terjejas dekat sini. Kemudian penggunaan skrin HD+ di sini juga membuatkan saya sedikit terganggu. Ini adalah mungkin disebabkan oleh saya sudah terbiasa dengan penggunaan telefon bersama skrin-skrin yang lebih tinggi resolusinya. Seperti yang saya katakan dalam video pandang pertama saya tempoh hari, Vivo Y20s menggunakan sistem tri kamera utama. Kita ada 13MP, kemudian kita juga ada dua lagi lensa 2MP untuk kedalaman dan juga makro. Di sini tak adanya lensa untuk ultra lebar. Sebabnya kalau anda buka saja aplikasi kamera, anda akan nampak pilihan lensa. Satu kita ada super makro dan satu lagi adalah untuk bokeh. Untuk prestasi kamera, saya boleh kata hasilnya di sini nampak sederhana saja. Kira boleh kata masih cukup memadai untuk penggunaan harian kita semua. Pada pencahayaan yang terang dan baik, kita boleh nampak kualiti gambarnya di sini boleh diambil dengan cukup memuaskan. Penghasilan warna yang terang dan ketajaman juga kita boleh nampak memuaskan dekat sini. Selain itu, kita juga boleh nampak fungsi HDR di sini sedikit sebanyak membantu dalam meningkatkan kepercayaan pada gambar. Mungkin tak sempurna tapi nampak baik. Tapi beza pula ceritanya untuk penghasilan gambar pada pencahayaan yang rendah. Kat sini anda nampak hasil gambarnya nampak kelam, kemudian warna juga kurang menyelah dan butiran sedikit lari di sini. Dan kalau anda perasan juga, dalam sesetengah situasi, sumber cahaya pada imej dilihat menjadi terlalu terang. Dan dengan Vivo Y20s ni juga anda boleh merakam video dengan tetapan tertinggi sehingga 1080p pada 30 frame per second. Macam yang saya katakan di awal-awal tadi, Vivo Y20s menggunakan Snapdragon 460 sama seperti Realme C15 dan juga Oppo A53. Memori adalah 8GB RAM dan storage 128GB. Melalui penggunaan di dunia sebenar, jujur saya katakan Vivo Y20s memberikan prestasi yang sederhana saja. Peralihan daripada aplikasi ke aplikasi terasa lancar, tapi rasanya mungkin bohong lah kalau saya katakan langsung tak ada isu yang berlaku. Lengah masa itu ada, tapi bergantung pada keadaan yang tertentu. Misalnya, apabila anda membuka aplikasi dengan banyak dalam satu masa, anda akan perasan di sini peralihan daripada aplikasi ke aplikasi lain akan mula terasa perlahan. Kemudian, saya juga boleh kata Vivo Y20s ni sebenarnya lebih cenderung kepada penggunaan biasa. Dan ia tak sesuai untuk mereka yang terlalu tega bermain pemuah. Kiranya setakat seronok saja kira okey lah. Sebabnya permainan yang lancar sebenarnya masih boleh dirasai dengan telefon ni. Cumanya anda perlu tetapkan kepada tetapan asas saja. Macam yang saya katakan di awal video tadi, bateri 5000 mAh digunakan di sini dan sepanjang penggunaan saya dalam dunia nyata, secara puratanya,
kami mampu mendapatkan bacaan SOT sekitar 8 jam, yang mana kami boleh katakan ini adalah satu bacaan SOT yang baik. Tapi penggunaan ini mungkin akan berubah bergantung kepada penggunaan kita sendiri. Dan kalau anda perasan, sebenarnya apa yang menjadi perdebatan ramai di sini adalah port sambungannya. Perasan atau tidak, ini adalah micro USB. Ya, anda tak salah dengar dan tak salah lihat, Vivo Y20s menggunakan port sambungan micro USB. Ramai yang meluahkan rasa kecewa bila tahu perkara ini dan mereka menganggap pada tahun 2020 dan nak habis apa sebenarnya tahun 2020 ni, penggunaan micro USB ni dianggap ketinggalan dan tak relevan lagi. Sebab sedangkan sejumlah pengeluar di sana sekarang kita sendiri boleh lihat berlumba-lumba menggunakan port USB-C. Untuk pengecasan semula, Vivo Y20s menggunakan pengecasan pantas 18W dan hasilnya kami nampak ia mengambil masa sekitar 2 jam lebih untuk penuh. Jadi sebagai kesimpulannya di sini, saya boleh katalah kan, Vivo Y20s ni memiliki tubuh yang cantik, rekaan yang cantik, nampak elegan, nampak berkilat, memang cantik dekat sini. Tapi apa yang menjadi masalahnya di sini, anda perlu kompromi dengan prestasinya. Sebab Vivo Y20s ni lebih sesuai untuk penggunaan biasa ataupun mungkin anda yang tak terlalu kerap menggunakan telefon pintar ataupun anda yang mencari telefon sandaran dengan fungsi-fungsi asas yang ada yang menarik ini. Tapi kita sebenarnya masih ada banyak lagi pilihan lain dekat luar sana. Model-model daripada sejumlah pengeluar lain. Kita ada model daripada mungkin Xiaomi, kita mungkin ada daripada Realme, mungkin kita ada daripada Poco. Tapi seperti yang kita tahu, Vivo ni mereka ada kelompok peminat yang setia sendiri dan juga mereka ada target sendiri. Jadi tak salah, pilihan sekarang di tangan masing-masing dan anda yang perlu tetapkan apakah keperluan anda sebenarnya. Okey? Baiklah, sekian saja untuk video kali ini. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Berjumpa lagi kita di video akan datang. Bye!